Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya hormati tuan-tuan dan puan sekalian, pada malam ni kita sambung kajian kita dalam kitab Syurus Salikin, juzuk yang pertama, bab yang ketiga. Masih lagi kita berkenaan dengan tajuk rahsia solat, iaitu rahsia sembahyang. InsyaAllah hari itu kita dah kaji rahsia bacaan surah Al-Fatihah dalam sembahyang kita. Dah habis kita kaji sampai perkataan amin. InsyaAllah kita sambung pada malam ni. Dan hendaklah engkau perbaiki, itu. Dan hendaklah engkau perbaiki adabmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung kenaan dengan bab perbaikan adab. Maknanya apa? Adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semayang. Sebab kita dalam semayang menghadap Allah, dan adab kita kena bagi kemas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kerana engkau berdiri semayang itu, iaitu berdiri munajat, dan kita meminta di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semayang kita. Dan perbaiki olehmu adabmu itu pada zahir dan pada batinmu. Adab kena kita tengok pada zahir dan pada batin. Pada zahirnya, maka itu dihukum oleh fiqh, dan pada batinnya dihukum oleh ilmu tasawuf. Kerana Allah Ta'ala itu melihat ia dan mengetahui ia akan yang ada dalam hatimu. Sebab hati kita ni Allah Maha mengetahuinya. Sebab itulah apabila hati kita dalam semayang, Allah akan melihat hati kita. Maka disebut dengan qiblatu batin, qiblatul qalb, kiblat hati. Dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiblat jasad kita menghadap ke Baitullahil Haram. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa yang ada dalam hati kita. Sebab itulah apabila kita mula sukun jawarih, apabila kita tenangkan panca indera kita, anggota badan kita, maka bermakna apa? Akan menenangkan hati kita. Dan yang di dalam rahsia, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui hati kita, dan apa yang kita simpan dan rahsiakan dalam hati kita tu, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahuinya. Maka hendaklah engkau tawaduk dengan zahirmu dan dengan batinmu. Maka tawaduk di sini, maka dengan zahir dan dengan batin. Merendah diri dengan zahir dan dengan batin. Artinya apa? Hati kita pun kita kena tawaduk, dan luaran pun kena tawaduk, rendah diri. Dan lihat olehmu, jikalau engkau berdiri hendak di hadapan sultan atau di hadapan raja,
seolah-olah kita berdiri di hadapan sultan, di hadapan raja, di hadapan Perdana Menteri contohnya, kan? Yang besar-besar. Betapa hal keadaanmu pada ketika itu. Kalau kita menghadap raja, sultan ataupun menghadap Perdana Menteri, bagaimana keadaan kita ketika itu? Subhanallah. Sebab itulah kalau kita tengok ada makan makan beradab, makan dengan sultan, makan dengan raja, makan dengan orang yang besar. Tengok suara sudu pun tak boleh dengar. Tengok masa kita ada adab dia tu. Siap depa bagi tahu. Kita ni majlis dia ni makan bersama dengan orang besar. Maka tak boleh suara sudu tu dengan pinggan tu tak boleh. Subhanallah. Tu dengan manusia. Dan bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kita, yang mencipta sekalian alam dan mengetahui rahsia kita, apa yang zahir dan apa yang batin. Sepatutnya apa? Kita di hadapan Allah kita sembahyang, subhanallah, kita kena beradab luaran dan batin. Dan adalah Allah Ta'ala itu Tuhan sekalian alam, dan adalah segala sultan dan segala raja yang di alam dunia ini, iaitu hamba kepada Allah. Jadi yang kita berjumpa di dunia ni, jumpa orang hebat, orang sultan, raja, kita berhadap dengan dia tak berani, tak bergerak. Kalau dia cakap kita dengar ya, itu manusia. Raja sultan di dunia ini hamba Allah. Hamba Allah. Dan demikian lagi, sepatutnya, semestinya engkau ingatkan dalam hatimu itu akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika sembahyang, dan akan terpengaruh kesan dia itu di luar sembahyang. Maknanya apa? Sentiasa akan ingatkan, sedarkan dalam hati kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makna menyadari, kesedaran itu kena ada kebesaran Allah yang Allah kurniakan kepada kita. Sebab itulah kita kena tengok diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tengok kebesaran Allah yang ada dalam diri kita. Subhanallah. Dalam diri kita ni Allah Subhanahu wa taala mencipta mata. Mata ni, bila mata ni bergerak, bila mata ni tutup, bila mata ni terbuka, siapa yang atur semua tu? Allah. Tu baru mata. Belum dari darah pi ke jantung, lepas tu dah jantung pi ke otak semua ni, siapa yang atur dalam tu? Allah. Kita masuk makanan ke dalam mulut kita, terus masuk makanan tu kita kira rasa sajalah. Lepas tu apa yang buat makanan dalam perut kita, apa yang dibuat perut kita kepada makanan, kita pun tak tahu apa. Tak tahu apa. Tiba masanya kita keluarkan benda yang ketak tu. Allah. Sebab itulah kalau kita tengok kan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tilik, kalau kita tengok dalam diri kita, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Bayang apabila Allah Subhanahu wa taala beri kita rezeki, dan kita makan, masukkan rezeki yang Allah beri kepada kita dalam mulut kita, dan kita biar dia, dan ada masanya dia kerja dalam perut kita ni. Ada yang ambil jadi darah, ada yang daging, lepas tu yang tak guna tu dibuang, dan bila masa buang tu pun. Sebab itulah apabila kita habis qada hajat, kita kata apa? Alhamdulillah. Kita kata apa? Bersyukur kepada Allah. Allazi azhaba annil azab, yang telah menjauhkan ataupun membuang daripada aku suatu kotoran, benda yang tak berguna di tubuh badan kita. Bayang kalau tak boleh keluar. Allah, kita kalut tu, cari sana cari sini, pergi doktor lah. Pasal apa? Sembelit. Tengok, baru sembelit ya. Baru Allah SWT stop, tak bagi dia keluar pada masanya. Dah sakit perut dah. Bayang, mana dalam diri kita pun kalau kita kaji tak habis-habis. Tak habis-habis. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita. Masihkah kita mendustakan nikmat Allah itu? Sebab itulah sentiasalah kita semestinya ingatkan dalam hati kita itu akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala,
dan ketinggian pada ketika engkau rukuk dan sujud itu. Maka ketika kita rukuk dan sujud, kita sedar Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha besar, Allah tu tinggi, kita ni rendah, kita ni manusia, makhluk yang lemah, yang memerlukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi engkau ingatkan kehinaanmu dan dhaifmu, lemahmu. Dan kita kena ingatkan lemahnya kita di hadapan Allah, hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kerendahanmu, kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni hamba yang lemah ya Allah. Allah, ini dhaif ya Allah, aku ni lemah ya Allah. Hambamu yang lemah, hambamu yang hina ya Allah, dan hambamu yang penuh dengan dosa ya Allah. Ketika kita sujud, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa tu kita kena sedarkan diri kita, kita ni makhluk Allah yang hina. Dan engkau ingatkan bahawa adalah Allah Ta'ala itu memberi rahmat kasih sayang akan dikau. Dan ingatkanlah hati kita, sesungguhnya Allah itu beri kasih sayang kepada kita melebihi kasih sayang kedua orang tua kita. Allah sayang kepada kita melebihi kasih sayang ibu dan ayah kita. Kita kena sedar benda tu, dengan menjadikan akan dikau ahli bagi berbuat ibadat. Sebab apa? Kita Allah jadikan, Allah takdirkan kita duduk di surau, Allah takdirkan kita boleh sembahyang jemaah, Allah takdirkan kita ada dalam kebaikan. Itu makna dia Allah sayang kepada kita. Maka apabila kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sembahyang, alhamdulillah, engkau sayang kepadaku ya Allah, engkau takdirkan aku boleh sujud kepadamu ya Allah. Nikmat sujud tu, subhanallah. Sebab itulah nikmat sujud itu ketika kita merasa, kita ada rasa Allah sayang kepada kita, Allah bagi kita peluang, Allah takdirkan kita boleh sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sujud pada masa itu dengan menyadari Allah sayang kepada kita, dan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan munajat, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berdoa. Kita sedar Allah sayang kepada kita, sebab Allah beri kita peluang untuk berdoa. Doa huwal ibadah, doa itu ibadah. Doa mukhul ibadah, doa itu otak daripada ibadah. Doa silahul mukmin, doa itu senjata orang yang beriman. Nabi bagi kita 3 doa senjata orang yang beriman. Doa itu adalah otak yang ibadah, doa itu ialah ibadah. Maknanya apabila kita munajat dengan Allah, apabila kita munajat kepada Allah, kita meminta kepada Allah, kita menyadari ya Allah, kau sayang kepadaku ya Allah, sebab engkau beri aku peluang untuk berdoa kepadamu ya Allah. Engkau beri aku peluang mulut aku ni bergerak untuk meminta kepadamu ya Allah. Allah. Tuan-tuan puan rahmakumullah. Dan hendaklah engkau kosongkan hatimu itu daripada barang yang lain daripada Allah. Hendaklah kita kosongkan. Ni rahsia semayang ni, rahsia khusyuk dalam semayang. Sebab itulah sebelum kita mulakan semayang, kita istighfar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada iblis, dengan kita kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Maka ketika itu iblis tak dekat dengan kita dah. Maka kita kosongkan daripada hati kita yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta berhadap hatimu itu kepada Allah Ta'ala, supaya berhadap Allah Ta'ala itu kepadamu. Hati kita kena menghadap Allah, agar Allah pun melihat kita dengan rahmatnya. Karena sabda Nabi SAW, innallaha muqbilun alal musalli ma lam yaltafit. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berhadap, muqbilun, berhadap, alal musalli, kepada orang yang semayang, selama tiada ia berpaling. Selama tiada dia berpaling, Allah akan menghadap, Allah akan memandangnya dengan pandangan rahmat. Sebelum dia berpaling, makna hati dia tu, sebelum dia berpaling kepada yang lain. Sebab itulah di hati kita ni kena jaga. Hati kita ni dia
nak jaga tu, dia akan pergi juga ke tempat yang lain, tapi jangan lama. Kena usaha, kena bagi usaha kita untuk apa? Nak sedapkan balik, cepat bagi balik ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah takbir kita, takbir intiqalat, berpindah antara rukun ke rukun, ingat Allah, Allahu akbar. Maka kita ingat balik Allahu akbar. Itu nak ingat Allah, nak menyadarkan kita, ingatlah Allah. Sekarang ni kamu tengah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah engkau peliharakan pada zahirmu dan batinmu daripada berpaling kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi batin kita pun kita jaga, tetap kita menghadap Allah, menghadap kiblat, dan hati kita pun kita kena jaga, tetap menghadap Allah dan zikir, ingat Allah Subhanahu wa taala dalam sembahyang kita tu. Sebab itulah orang yang mendirikan solat, orang yang mendirikan sembahyang ini, dia akan terjaga daripada perkara-perkara yang Allah murka daripada Allah tak suka. Sebab apa? Ketika dalam sembahyangnya dia ingat Allah Subhanahu wa taala, begitu juga di luar sembahyang dia pun dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Selama mana dia ingat Allah, Allah pun ingat kepada dia. Kalau Allah ingat kepada dia, insya-Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sebab apa? Sebab rahsia ketenangan dalam hidup ini bukan di harta. Rahsia ketenangan dalam hidup ni bukan di pangkat, jawatan, banyaknya pengikut. Bukan. Rahsia ketenangan dalam kehidupan kita ni ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingat Allah, zikrullah, ketika itulah hati kita tenang. Kalau hati kita tak ingat Allah, macam-macam akan jadi, gundah gulana, takutlah, sedihlah, macam-macam akan jadi. Tapi kita ingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan tenang. Subhanallah. Itu janji Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, mengingat Allah, nama Allah sajalah yang boleh membuat hatimu tenang. Ingat lain, hati kita kalut, hati kita gundah gulana. Ingat harta, takut dicuri. Ingat anak, macam-macam lah kita nak apa. Tapi ingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ingat kita dan Allah akan merahmati kita, dan Allah akan jadikan kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah. Sebab itulah nak ingat Allah ni, dia cabaran dia mesti ada. Sebab iblis kan, dia kacau kita. Sebab itulah dalam sehari itu ada masa untuk kita zikir, kalau 30 minit ke, ambil tasbih. Tasbih tu dia untuk apa? Untuk alat saja. Alat saja. Ambil tasbih ke. Atau mana-mana yang tasbih yang 100 tu boleh, yang 30 tu boleh. Duduk 30 minit. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 30 minit dalam sehari tu. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka lama-lama kita rasa hati kita ni tenang. Maka kita nak tambah balik, nak tambah. Mesti nak tambah. Sebab apa? Kalau dah kita merasai kelazatan zikir itu, kita akan nak dia tambah. Isa rasa 30 minit ni apa nama nak tambah? Lazat. Maka kita tambah hingga 1000 sehari. Hingga 1000. Makin sedap zikir tu. Subhanallah. Maka apabila kita dah mulakan zikrullah, maka dalam sembahyang kita pun mula dah khusyuk dah. Sebab itulah tanda khusyuk dalam sembahyang itu, maka berkekalan di luar sembahyang. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita, solat itu apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia mesti natijah dia ni. Natijah sembahyang yang berjaya, yang khusyuk, natijah dia ni, iaitu apa? Menjauhi diri orang yang sembahyang ni daripada perbuatan keji dan mungkar. Mesti ada, mesti. Sebab apa? Sebab sembahyang dia itu diterima dan khusyuk, maka kesan sembahyang itu akan dibawa kepada di luar sembahyang. Bismillah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ia dinakalkan daripada setengah ulama yang arif, orang ulama yang tasawuf, arif billah.
innal abda yasjudu sajadata wa indahu annahu taqarraba biha ila Allah ta'ala walau qusimat junubuhu fi sujudih ala ahli madinatihi lahalaku wa qila kaifa zalik. Sesungguhnya innal abda yasjudu as-sajadata wa indahu annahu taqarraba biha, dan bahwasanya seseorang dan sesungguhnya seseorang itu, hamba Allah itu sujud, ia akan satu sujud pada keadaannya ia berkehendak menghampirkan dirinya dengan sujudnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sujud dia sangkaan sujud dia sujud kepada Allah dalam sembahyang dia. Sangkaan sujud dia itu dia nak menghampirkan diri dia, taqarrub ila Allah. Niat dia kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau qusimat, kalau dia ni dosa dia banyak, dan kalaulah dibahagikan akan dosanya dalam sujudnya itu atas penduduk negerinya, niscaya binasa mereka itu. Lalu ditanya orang bagian, lalu ditanya wakilah, ditanya kaifa zalik, macam mana boleh macam tu? Qala yakunu sajidan indallahi wa qalbuhu musghin ila hawa. Maknanya apa? Ada seorang yang sujud dia itu indahu annahu taqarraba. Sujud tu maknanya apa? Ketika itu dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi rupa-rupa dia, dosa dia sujud tu, kalau dibahagi kepada ahli kampung dia, ahli negeri dia, maka binasa semua. Maka ditanya pasal apa jadi berdosa pula dia sujud? Qala, maka dijawab, yakunu sajidan indallah. Dia ni sujud, tengok sujud dia tu apa? Dalam sembahyang sujud dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masa yang sama qalbuhu musghin ila hawa musyahidun li batilin qad istawla alaihi. Hati dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sembahyang. Hati yang mendengar kepada sesuatu yang dikasihinya yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sibuk kepada benda lain. Dia sujud, tapi hati dia sibuk kepada yang lain. Ni hati-hati dalam sembahyang. Dan adalah hati yang mendengar kepada sesuatu yang dikasihi selain daripada Allah, dan melihat ia dalam hatinya itu bagi sesuatu yang batil, dalam hatinya. Maka dia melihat sesuatu yang batil dalam hatinya, subhanallah, dan yang ghalib dalam hatinya atasnya, dan yang biasa dia buat dalam hatinya tu sesuatu yang dia biasa dia buat dalam kehidupannya selain daripada ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari musrin, dia dia ingat benda-benda yang lain selain daripada Allah. Maka dosa orang yang macam ni, kata orang arif billah ni, dosa dia kalau dibahagikan kepada orang kampungnya, maka orang kampung tu binasa sebab dosa tu. Subhanallah. Sebab itulah masa kita dekat dengan Allah, sebab itulah sujud ni dia dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kena ingat Allah dan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam masa yang sama kita tidak pedulikan Allah. Hati kita tadi tu dekat pasal apa? Allah tengok hati kita, maka kita pergi ke tempat lain. Contohlah, macam contoh kita duduk di mana? Kita menghadap raja, sultan. Kita duduk, sultan duduk sini, kita duduk sini. Lepas tu apa? Sultan tengah sembang dengan kita, menghadap kita. Lepas tu apa? Kita arah muka kita belah sana. Kita buat macam ni. Agak-agak sultan murka tak? Murka? Sebab apa? Dia tengah sembang kita. Kita hadapkan muka kita pergi sana. Kita buat macam ni. Tak berani, siapa pun tak berani. Kan? Try menghadap sultan macam tu. Nak dapat apa tu? Kan?
Itu manusia. Subhanallah. Sebab itulah kata apa? Apabila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita sujud, maka kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita kena hadirkan, kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pada masa tu kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu. Sebab itulah berkenaan dengan rahsia semayang ni, kajian dia, kajian berat. Kajian berat. Sebab apa? Sebab dia bab amali. Kalau bab cerita mudah ya, cerita mudah. Tapi nak buat tu, apabila kita buat dah, sebab itulah kena berlatih. Berlatih. Sehari 5 kali kita semayang. Takut sekali sujud kita tak boleh kita kosongkan ingatan kita selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 5 kali semayang, 5 waktu semayang. Berapa kali sujud kita dalam semayang tu? Subhanallah, berlatih. Kalau gagal semayang ni, kita buat pula semayang yang lain, yang seterusnya. Maka kita akan berlatih hingga kita merasakan sujud itulah suatu kenikmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan rahimakumullah, dan dirikanlah semayang itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu berkata, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya lil uqubati asra', fahiya lil uqubati asra'. Artinya tiap-tiap semayang yang kita dirikan itu, apabila tiada hadir hati dalamnya, kena ingat, tiada hadir hati dalamnya, iaitu terlebih segera membawa kepada siksa. Tiada hadir hati dalamnya, yang itu orang yang semayang yang tiada hadir hati dalamnya. Bagaimana pula orang yang tak semayang? Itu fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celaka kepada orang yang semayang yang dia melalaikan semayangnya. Orang yang melalaikan semayang, dan bagaimana pula orang yang tak semayang. Subhanallah. Jadi maknanya apa? Orang yang tidak menghadirkan hatinya dalam semayang dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya dia terlebih segera membawa kepada siksa. Dia lebih segera membawa kepada siksa. Dan demikian lagi apabila engkau baca akan tasyahud, maka hendaklah engkau duduk dengan beradab. Tasyahud, ketika kita duduk tasyahud, maka kita kena mulakan adab, beradab. Sebab itulah apabila kita kaji dalam kitab Sirus Salikin ataupun kita Ihya Ulumuddin, maka di sana akan disebutkan adab. Bagaimana kita beradab dalam beribadah kepada Allah, sama ada kita beradab dengan manusia dan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kita. Sebab adab itu manfaat dia tinggi. Sebab itu kita sebutkan adab itu lagi tinggi nilai daripada ilmu. Adab tu. Sebab itulah apabila kita duduk nak tasyahud, maka hendaklah engkau duduk dengan beradab serta engkau hadirkan akan maknanya. Hadirkan akan makna, bukan menghafal terjemah dia, bukan. Kita faham apa makna yang kita sebut tu. Kita faham dan kita hadirkan maknanya dalam hati kita. Tahiyat yang kita sebut itu, tasyahud yang kita ucap dalam mulut kita ni, kita kena hadirkan maknanya, sedar maknanya, apa makna dia itu. Subhanallah. Dan hendaklah engkau hadirkan di dalam hatimu akan Nabi SAW dan rupa yang mulia itu. Subhanallah. Maknanya apa? Kena kita hadirkan. Mana hadir ni apa? Kena kita sedar kita ni adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita selawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita sedar tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
diutus kepada kita, menyelamatkan kita daripada neraka, yang membawa hidayah kepada kita. Sebab itulah ada setengah orang sebut nama Rasulullah Muhammad SAW pun dia boleh menitik air mata. Sebab apa? Dia sedar perjuangan Rasulullah, dia terbayang bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Ni yang disebut dengan cinta. Ni disebut dengan cinta. Sebab cinta tu tak ada hukum dekat dia. Cinta ni. Sebab itulah apabila Bilal bin Rabah, apabila mai daripada Syam, dia rindukan Rasulullah. Dalam mimpi dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia tak boleh duduk tenang di Madinah ketika Rasulullah wafat. Dia tak duduk sebab sedih. Ketika sembahyang tak boleh, ketika azan dia pun pengsan, ketika menyebut syahadu anna Muhammad Rasulullah, tak, dia pergi ke Syam. Dia minta kepada Abu Bakar Siddiq dengan kata-kata apa, saya nak berjuang fisabilillah. Abu Bakar Siddiq pun bagi laluan dekat dia. Maka mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia rindu kepada Rasulullah, dan dia balik. Dia sampai ke Madinah, dia pergi ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia peluk makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan macam budak-budak, mana dia apa, dia menangis. Itulah dia cinta. Itu disebut dengan cinta. Subhanallah. Sebab dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab dengan kesedaran yang ada dalam dirinya itu. Subhanallah. Maka cinta itulah yang akan menjadikan kesan kepada infial zahir kita. Maka dia akan berpengaruh kepada zahir kita, mengeluarkan air, menitikkan air mata kita, dan dia sedar perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih Allah Subhanahu wa taala bagaimana Rasulullah SAW perjuangkan Islam mula daripada Mekah. Maka dihalau Rasulullah SAW, maka diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Maka Rasulullah turun perjuangkan Islam ini hinggalah dia sampai hidayah kepada kita ni. Maka kita mengatakan alhamdulillah, kita masa kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian engkau mengatakan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Istihdar assalamu alayka, ka ni apa khitab depan kita. Depan kita man jauh tak jauh. Bukan dia dhamir ghaib, dan dia berkhitab depan kita. Assalamu alayka, selamat atas kamu depan kita. Allah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka akan kau depan kita. Mana Allah dekat dengan kita. Adakah masa itu pula dekat, kita kata dekat dengan mulut kita, tapi hati kita pergi lari mana? Bohonglah tu. Kita kata iyyaka na'budu, kita sembang dengan Allah. Iyyaka na'budu, engkau kita kata depan kita. Mulut kita mengatakan depan, hati kita kata lain. Itu bohong. Allah. No, jadi assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan niatkan yang demikian itu memberi salam kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah. Kemudian maka niatkan memberi salam kepada dirimu dan kepada sekalian hamba Allah yang saleh dengan katamu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaina, dan salam keselamatan juga ke atas kami, saya dan semua orang-orang Islam dan semua hamba-Mu yang soleh ya Allah, serta Engkau harap bahawa mengembalikan Allah Ta'ala akan salam mereka atasmu. Maka dengan harapan salam kita itu Allah balikkan kepada kita, dan dengan dia engkau dapat berkat orang yang soleh-soleh itu. Sebab kita selawat kepada orang yang soleh, maka selawat kita itu Allah balikkan kepada kita. Selawat kita sekali kepada Rasulullah, Allah selawat ke atas kita 10 kali. Bayang tu. Maknanya apa? Sebab itulah keberkatan daripada sembahyang itu, maka bertambahlah keberkatan hidup kita.
umur kita berkat, anak kita berkat, harta kita berkat, dan kita sentiasa mendapat nur dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Punca mana? Punca daripada sembahyang yang khusyuk tadi. Ini dah ada rahsia. Rahsia kajian macam mana nak sembahyang khusyuk. Bacaan kita tahu dah. Bacaan kita tahu dah sembahyang, tapi nak pasang dia, nak menjadikan dia itu menjadi wujud yang sebenar dalam khusyuk. Muka mulakan dengan sedar, hadirkan hati. Sebab hati kita ni dia dalam kita sembahyang, dia hati-hati. Sebab hati kita ni dah boleh lari-lari. Boleh masa sekejap saja dia akan pergi tempat lain. Sekejap dia pergi tempat lain. Maka jinakkan dia dengan kesedaran, ingat Allah, kebesaran Allah. Sebab itulah ada bacaan-bacaan dalam sembahyang tu. Nak apa? Nak kita menyadari kita tengah baca dan makna yang kita baca tu. Macam kita baca Fatihah tadi tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tengah kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan rahmakumullah. Kemudian dah masuk yang Isya. Kemudian sampai sikit lagi. Kemudian maka engkau niatkan dalam hatimu bahawa engkau naik saksi bahawa wahdaniyah Allah, asyhadu an la ilaha illallah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan bagi risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersaksi engkau kepada kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi dengan itu, maka mata kita tertuju kepada tangan, tunjuk tangan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka tertuju kepada tangan kita. Tengok jari tunjuk tangan kita, jangan tengok jari tunjuk tangan kawan sebelah. Tunjuk tengok tangan kita kan, agar sembahyang kita khusyuk. Jangan tunjuk orang kadang-kadang dia putar-putar macam ni, kita pula lagi macam mana pula. Jadi dia berkata-kata hati kita. Ada orang yang tak angkat, ada orang yang macam-macam dia buat kan, cara dia buat. Maka jangan kita tujukan mata kita kepada telunjuk kita, jangan tunjuk orang. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. InsyaAllah kita cukupkan sampai ini. Kita berhenti pada syahadat itu insyaAllah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang salah silap daripada kelemahan saya minta maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.